Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dengan memulakan kita punya kelas pengajian setelah kita cuti Sabtu dan Ahad, kita menjemputlah Ustaz Agong untuk membaca doa. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma akhtim amalana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 amin. Bagi memulakan kelas kita hari ini, kita juga menjemput Syahir untuk membaca dua hadis. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Pahala mengajarkan dan menyebarkan ilmu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga hal, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Diulang, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua, an Qabisah bin al-Mukhariqi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Qabisah ma jaa bik, qultu kabirat sinni wa raqa azmi fa ataituka litu'allimani ma yanfa'uni Allahu azza wa jalla bi. Qala ya Qabisah ma mararta bihajarin wala syajarin wala madarin illa istaghfara laka, rawahu Ahmad wa fi isnadihi rawalam yusamma. Puasa mempelajarinya bersama dari Qabisah bin Mukhariq radhiyallahu anhu berkata, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, wahai Qabisah, apa yang mendorongmu datang kemari? Saya menjawab, saya telah tua dan tulangku telah rapuh. Saya datang kepada engkau agar engkau mengajarkan kepadaku apa yang bermanfaat bagiku. Beliau bersabda, wahai Qabisah, kamu tidak melewati bebatuan dan pepohonan, kecuali semuanya itu memintakan ampun untukmu. Hadis riwayat Ahmad, di dalamnya ada perawi yang tidak disebutkan. Diulang, dari Qabisah bin Mukhariq radhiyallahu anhu berkata, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, wahai Qabisah, apa yang mendorongmu datang kemari? Saya menjawab, saya telah tua dan tulangku telah rapuh.
Saya datang kepada engkau agar engkau mengajarkan kepadaku apa yang bermanfaat bagiku. Beliau bersabda, wahai Qabisah, kamu tidak melewati bebatuan dan pepohonan kecuali semuanya itu memintakan ampun untukmu. Hadis riwayat Ahmad, di dalamnya ada perawi yang tidak disebutkan. Baik, terima kasih Adik Hafiz, Adik Syahir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sangatlah besar kita menuntut ilmu, sangatlah besar. Bila kita dah dapat ilmu, hendaklah kita mengajar. Kerana dan juga kita hendaklah menyebarkan ilmu itu. Kerana sebaik-baik antara kita semua ialah orang yang mempelajari dan mengajar Al-Quran. Kita belajar pengajian Al-Quran, ada pengajian bahasa Arab, Nahwu dan Shorof. Ini semuanya ke arah matlamat untuk memahami Al-Quran. Jadi ingat, ini Rasulullah SAW yang telah bersabda. Baik, dengan tidak melengahkan masa lagi, kita jemputlah Ustaz Agong untuk sedikit memberi penjelasan mengenai ujian. Ujian yang diadakan pada hari Sabtu ya. Jadi sebenarnya ujian ini sangat mustahak. Kita sendirilah kena disiplin. Kalau pelajar-pelajar kita tu, mereka mesti menduduki ujian setiap minggu. Kerana satu minggu satu level. Jika dia tak lulus level 1, ataupun kalau dia dah duduk level 2, dia tak lulus juga, dia tak boleh naik level 3. Dan yang duduk level 1 tak boleh naik level 2. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, kena usahakan jugalah. Kalau tidak, susah nanti kita nak mengikuti level seterusnya. Kita akan duduk berbincang juga dengan para asatizah, bagaimana untuk dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan. Besar kemungkinan kita akan beri tuition untuk level 1. Jadi hak mana yang ini, hari ini kita naik level 2. Tapi yang mana masih lemah lagi, kita akan ada tuition. Kita akan bagi tahu masa. Jika ada, kita akan bagi tahu. Baik, sila Ustaz Agong tolong bagi huraikan dengan ringkas apa mengenai soalan-soalan yang baru ni. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Haji Zahir. InsyaAllah kita akan cuba menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan hajah dan haji semua jawapan dari soalan-soalan exam kita semalam. Semalam dah ada dijawab oleh Ustaz Syahir dan Ustaz Hafiz. Dan cuma kita nak jelaskan sedikit lagi. Ada yang mungkin perlu dijelaskan dan ada yang tak perlu. Macam fa'il ada berapa, itu pun kita dah jelaskan dah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu lafif mafruq, lafif makrun, itu boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam kitab pun ada. Sebutkan huruf illah tu tak payah juga. Mungkin sedikit mengenai tasrif, bina dan juga tasrif dan bina saja mungkin. Yang lain mungkin tak payahlah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ambil okey. Jadi tasrif tu dalam ilmu saraf ada nama dia tasrif. Tasrif ni ada dua, tuan-tuan dan puan-puan, jenis dia. Yang pertama, contoh dia, tasrif tu makna dia merubah, perubahan. Contoh dia kataba. Ini makna dia, apa makna dia Marzuki? Telah menulis. Yaktubu, apa makna dia? Apa makna dia Huzaifah? Yaktubu. Sedang menulis. Uktub, apa makna dia? Irsyad, tulislah. Kitabatun, apa makna dia? Syukri,
Kitabatun. Tulisan. Tulisan. Ini kata terbitan. Lepas tu maktubun. Apa makna dia, Izwan? Apa makna dia? Ditulis atau tertulis. Di perubahan yang pertama, itu perubahan daripada bentuk yang katabah, dari satu bentuk yang katabah, bentuk semula dia. Lepas tu berubah kepada bentuk-bentuk yang lain. Ada bentuk yaktubu, ada bentuk-bentuk yang lain. Berubah dia ke bentuk-bentuk yang lain. Jadi dia berubah bentuk dia, maksud dia berubah juga makna dia. Kalau sini telah menulis, sini sedang, sini tulislah. Jadi bentuk dia dah berubah-ubah. Ini tasrif pertama, merubah bentuk. Bentuk dalam bahasa Arab dinamai apa? Bukan. Bentuk dalam bahasa apa dinamai? Sigatun. Ini sigat bentuk tu. Jadi merubah perkataan dari bentuk satu, dari bentuk permulaan dia ke bentuk-bentuk yang lain. Yang kedua, perubahan dia kataba, katabu, sampai ujung dia katabna. Ini apa yang berubah? Bentuk dia yang berubah? Apa yang berubah ni? Domir dia, pelaku dia yang berubah kan? Sini huwa, sini huma, sini hum, sini nahnu. Bukan lagi bentuk dia yang berubah, tapi kata ganti nama dia yang berubah, yang menjadikan sebagai pelaku itu yang berubah. Faham? Jadi sekarang ni kata ganti nama. Itu tasrif. Jadi tasrif tu merubah-rubah perkataan. Dalam kitab tu nama dia pemindahan perkataan untuk menghasilkan makna yang lain, makna yang baru. Sama juga makna dia. Boleh untuk tuan-tuan dan puan-puan gunakan yang mana satu. Jadi bentuk perubahannya ada dua. Ini satu dan ini satu. Ini cuma nak menguraikan sedikit lagi. Kalau bina ada di dalam siri buku bahasa Arab Al-Quran dah kita jelaskan bina tu, dan itu pun dalam kitab pun dah jelaskan juga. Mungkin itu saja. Itu saja untuk penjelasan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Cuma ini basic dia. Tuan-tuan dan puan-puan diharapkan untuk memahami basic ni saja. Okey, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustaz Agung. Jadi tuan-tuan puan-puan, hendaklah kita banyak bersabar. Kita kena banyak lagi lakukan pengorbanan. Nak belajar bahasa ni, mesti kita cubalah usaha dapatkan rakan-rakan ataupun ahli keluarga duduk bersama. Kita tak boleh nak baca seorang-seorang. Kita mesti praktik. Sangat mustahak. Sangat-sangat mustahak. Kita kena buat praktikal. Kita apa yang kita belajar, mungkin dalam 10-15 minit, sejak lagi kelas kita berjalan itu, kita akan berhenti supaya sama-sama kita ulangkan. Itu cara yang ni. Kerana tidak ramai yang duduk tengok tapi fikiran dia melayang ke lain. Dia tidak ada konsentrasi kepada kelas. Baik, cuba kita pergi ke muka surat 33. Semua pelajar-pelajar yang sini mesti kena follow betul-betul. Muka surat 33. Ada beberapa orang pelajar kita ini masih lagi baru seminggu. Mereka juga telah menduduki peperiksaan level 1 baru ni. Sekarang kita pergi table Nahu Al-Fatih level 2. Kita minta Syahir untuk pergi ke level 2, iaitu mubtada dan khabar. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pagi ni kita akan start level 2. Mana pelajaran pertama dia adalah, tajuknya adalah mubtada dan khabar. Okey.
pertama sekali kita kena tengok apa ni lah, dia punya takrif dia dulu. Mubtada' ni apa, khabar ni apa. Mubtada' khabar ni benda yang lain Mubtada' lain, khabar lain. Jadi kita tengok takrif dia. Okey, mubtada' dulu. Dia adalah isim marfu' yang berada di awal kalimat dan sebagai subjek. Okey. Pertama sekali kita nak tahu mubtada' ni bentuk dia macam mana. Okey, pertama sekali dia isim. Syarat pertama dia isim yang marfu'. Isim yang apa, kalau kita pernah belajar marfu' adalah baris dhammah lah yang untuk basic dia. Ataupun isim yang i'rab dia dalam keadaan marfu', yang berada di awal kalimat, dan isim tu ada dekat awal kalimat. Maknanya dalam satu ayat tu isim tu ada dekat awal sekali permulaan ayat. Dan sebagai subjek. Sebagai subjek ni macam kita tengah bahas pasal sesuatu tu, pasal satu benda tu. Itu adalah takrif mubtada'. Dan khabar pula apa? Kata yang menyempurnakan mubtada'. Jadi dia nak kata yang kalau ada mubtada', khabar dia lah yang akan sempurnakan mubtada' ni. Dia yang akan melengkapkan mubtada'. Maknanya kalau mubtada' dalam satu jumlah tu, dalam satu ayat tu, kalau mubtada' ada, khabar tak ada, tak boleh. Mesti kena ada khabar juga. Kalau tak ada khabar, tak akan faham. Mubtada', ni tengok dia kata kurungan ni mubtada' jadi boleh difahami lah. Maknanya khabar ni lah yang akan menerangkan pasal mubtada' tu. Okay, first kali kita tengok dekat table bawah dia. Mubtada' dia kasih contoh-contoh mubtada'. At-talibu, tengok at-talibu ni isim. Tanda macam mana kita nak tahu dia isim? Awal dia ada alif lam. Awal dia ada alif lam. Lepas tu at-talibu mahirun. Seorang pelajar itu pandai ataupun mahir. Lepas tu tengok at-talibani, at-talibuna, semua ni dalam keadaan marfu'. Tengok isim tasnya tanda rafa' dia dengan alif. Kalau jamak muzakkar salim tanda rafa' dia dengan waw. Semua dalam keadaan marfu'. Dan dekat awal kalimat, awal ayat. Tengok ni awal ayat ni at-talibu mahirun. At-talibu perkataan pertama, mahirun perkataan kedua. At-talibu tengok dia merahkan ni mubtada' lah. Isim yang pertama, first kali. Lepas tu yang kedua pula khabar mufrad. Dia khabar ni ada beberapa jenis lah. Khabar mufrad yang pertama, jenis yang pertama. Okey, first kali tengok dia ada kasih nombor 1 tu, kita tengok dekat nota kaki dia apa nak cakap. Okey, kita tengok nota kaki dia bawah sekali tu. Okey, tengok nombor 1. Dia kata khabar mufrad kan. Khabar yang tidak berupa jumlah ismiyah. Jumlah ni macam ayat. Ismiyah ataupun fi'liyah. Atau syibhul jumlah. Okey, pertama sekali kita tengok jumlah dulu. Jumlah ni maknanya khabar dia tidak berbentuk ayat. Ada yang khabar tu dia berbentuk ayat. Ayat dalam ayat isim, ayat fi'il. Ayat fi'il ni maknanya ada fi'il lah dekat khabar dia tu. Ataupun tidak berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah nanti kita belajar. Ni ada dikasih jar majrur atau zaraf. Maknanya isim mufrad yang khabar mufrad ni macam bukan, khabar dia bukan ni lah jumlah ismiyah atau fi'liyah ataupun syibhul jumlah. Khabar dia bukan juga jar majrur dan zaraf. Kita tengok khabar mufrad kat atas. Kita tengok apa ni contoh dia. At-talibu mahirun. Mahirun ni bukan jumlah ni, dia bukan jumlah, dia bukan ayat. Tengok. Dia hanya satu perkataan, sekadar satu perkataan dan jar majrur. Maknanya ada huruf jar tak? Tak ada. Salah satu huruf jarnya fi, contoh. Fi mahirin, tak ada. Jadi dah syarat dah cukup dah untuk dia kata khabar mufrad. Dan juga tak ada zaraf. Zaraf tu nanti kita akan bahas lah pasal zaraf. Bab khusus dia ada pada waktu akan datang lah. Nanti saya akan terangkan secara basic je lah zaraf ni apa. At-talibu mahirun, at-talibani mahirani, at-talibuna mahiruna. Kenapa ni mahirun? Kenapa ni ada alif nun pula? Sebab apa? Kita tengok mubtada' dia. Mubtada' dia kena sama. Macam kena samalah. At-talibani, dua orang pelajar itu, mahirani, mahir. Tengok kena tambah alif nun juga. Sebab apa? Dia berbincangkan pasal dua orang. Khabar dia pun kena tulis tanda dua juga. Okey, ini untuk khabar mufrad lah. Kita tengok pula sebelah dia, khabar muqaddam. Khabar muqaddam tengok dia ada nombor 2 juga kan. Dia ada nombor 2, kita tengok balik kat nota kaki bawah tu. Nota kaki kita tengok. Nombor 2
khabar muqaddam. Okey, pertama sekali khabar muqaddam ni apa? Mendahulukan khabar daripada mubtada'. Okey, patutnya asalnya mubtada' adalah isim yang berada di awal kalimat. Dan khabar tu penyempurna mubtada'. Maknanya nak kata mubtada' dulu barulah khabar disebut khabar. Tapi ini contoh khabar muqaddam. Khabar muqaddam ni maknanya khabar yang didahulukan. Maknanya khabar dulu baru mubtada'. Khabar muqaddam biasanya berupa jar majrur, zaraf makan atau isim istifham. Itu nanti kita belajarlah contoh-contoh dia, kita akan tengok nanti. Okay, first kita tengok dulu kat contoh atas tu. Dekat table, kita kembali pada table balik. Kita tengok fil fasli talibun. Jadi fi ni huruf jar, al fasli ni isim yang dimajrurkan lah. Tanda majrur dia ada kat situ baris kasrah. Jadi kita tak boleh nak cakap dia mubtada'. Sebab apa? Yang awal dia ni huruf ni bukan isim. Jadi fil fasli talibun ini adalah salah satu contoh untuk khabar muqaddam, khabar di awal. Jadi patutnya at-talibu fil fasli, tapi dia ubah. Khabar jadi khabar muqaddam fil fasli talibun. Patutnya seorang pelajar itu di dalam kelas. Tapi ni ubah di dalam kelas terdapat seorang pelajar. Persoalan maktabi. Sebab apa kita tengah bincang bukan dalam kita tengah bincang pasal talibun. Talibun ni ada dekat mana? Nak bagi tahu ada dekat dalam kelas. Bukan kita nak bincangkan pasal kelas. Itu sebab itulah kita panggil jadi subjek. Kita nak bincang pasal apa dekat dalam ayat ni. Ataupun alal maktabi majallatani, atas meja 2 majalah. Lepas tu ini semua contoh jar majrur kan. Inilah dia contoh apa ni, zaraf. Amamal funduqi sayyaratun. Ini semua contoh-contoh zaraf. Wara al baiti maidani. Tengok dia macam ada jadi mudhaf ilaih. Okey, ini khabar muqaddam. Dia dahulukan khabar sebelum mubtada'. Maknanya sebelum mubtada' tu dia dah ada khabar dulu dah. Ini jadi bila khabar muqaddam, khabar dia yang didahulukan, itu kalau khabar dulu kita panggil khabar tu khabar muqaddam. Tapi kalau itu gelaran untuk khabar. Tapi kalau isim yang diakhirkan macam mana pula? Kalau isim pula kita cakap mubtada' muakhar. Mubtada' yang diakhirkan. Okey. Ini khabar muqaddam, khabar mufrad. Khabar mufrad ni normal, cuma tidak berupa syibhul jumlah lah. Tak berupa khabar ghair mufrad. Nanti kita akan belajar. Dia normal je. Kalau yang ni khabar dulu baru mubtada'. Okey, kita tengok sebelah pula. Khabar ghair mufrad. Khabar ghair mufrad, apa makna khabar ghair mufrad? Khabar selain mufrad. Maknanya contoh selain daripada khabar mufrad tadi itulah. Okey, pertama khabar ghair mufrad ni ada 2 jenis. Khabar jumlah dengan khabar syibhul jumlah. Dia ada terbahagi 2. Dan khabar jumlah ni pun ada terbahagi 2 lagi. Banyak bahagi-bahagi dia. Khabar jumlah ada 2 jenis. Pertama jumlah ismiah. Ni khabar jumlah dia nak manakan yang khabar tu dalam bentuk ayat. Kalau yang mufrad tadi khabar tu satu je. Dia bentuk satu je. Tapi ni khabar jumlah ni dia berbentuk ayat. Okey, pertama sekali jumlah ismiah. Jumlah ismiah. Kita tengok ada nombor 3 kat situ. Jadi kita check balik. Kita check balik dekat nota kaki bawah tu. Kita check balik dekat nota kaki bawah tu nombor 3, jumlah ismiah nak cakap apa. Okey, first kali jumlah ismiah susunan mubtada', khabar atau khabar mubtada'. Okey, dia nak cakap kita boleh panggil satu benda tu jumlah ismiah bila awal tu adalah mubtada'. Maknanya dalam permulaan ayat tu adalah mubtada', isim. Dia kata susunan mubtada' khabar. Dalam ayat tu ada mubtada' khabar. Maknanya bila dah jadi mubtada' talibun mubtada', mahirun khabar. Mubtada' dan khabar jadi jumlah ismiah. Jadi jumlah ismiah. Sebab apa jumlah ismiah? Sebab apa? Sebab awal jumlah tu adalah isim. Sebab itulah kita panggil jumlah ismiah. Okey, ini susunan mubtada' khabar. Kalau ni pula khabar mubtada' pula, maknanya khabar muqaddam lah. Khabar dia dulu baru mubtada'. Khabar muqaddam, mubtada' muakhar. Contohnya macam fil fasli talibun. Fil fasli khabar, mubtada' talibun. Itu jumlah ismiah. Lepas tu kita tengok atas balik, dia ada kasih lagi nota kaki lagi nombor 4. Kita tengok ada nombor 4 dekat jumlah fi'liyah. Jumlah ismiah kita dah faham macam mana.
jumlah fi'liyah pula. Kita tengok nota kaki dia apa point dia kat situ. Okey, yang keempat jumlah fi'liyah, susunan fi'il, fa'il. Fi'il tambah dengan fa'il. Macam dalam ayat tu ada fi'il, lepas tu ada fa'il dia. Bila fi'il dengan fa'il jadi jumlah fi'liyah. Macam itulah. Contoh macam kataba at-talibu, telah menulis seorang pelajar. Kita tengok. Kataba fi'il madi. Dah fi'il. Fa'il dia mana? At-talibu. Jadi fi'il kalau plus dengan fa'il jadi jumlah fi'liyah. Tak boleh jumlah ismiyah. Sebab apa? Kalau jumlah fi'liyah, kalau jumlah ismiyah tadi diawalkan dengan isim pada ayat tu. Kalau jumlah fi'liyah pula diawalkan dengan fi'il. Jadi kita kena cari fa'il. Atau fi'il atau naib fa'il. Okey. Fi'il yang ni, yang kita digelarkan fa'il, fi'il ni panggil mabni, fi'il mabni maklum. Fi'il yang diketahui. Macam kita pernah bahas dekat bab fa'il. Kalau ini sama je, cuma ini fi'il mabni majhul. Fi'il yang kita tak tahu pelaku dia. Jadi fa'il dia tu kita tak panggil fa'il, kita panggil dia naib fa'il. Sama je lah. Itu pun dipanggil jumlah fi'liyah. Contohnya macam duriba at-talibu, telah dipukul seorang pelajar. Duriba fi'il mabni majhul, naib fa'il dia at-talibu. Sebab apa? At-talibu tu yang kena pukul. Majhul kita macam tak tahu siapa pelaku dia. Okey, dah faham pasal jumlah fi'liyah? Okey, kita tengok dekat atas. Dia kata khabar jumlah ismiyah. Kita tengok contoh dia. Zaidun mubtada, abuhu. Okey, jadi dia nak bagi tahu khabar dia adalah jumlah ismiyah. Maknanya yang warna merah ni, ini adalah satu jumlah, dan satu jumlah ni jadi khabar kepada Zaidun. Zaidun mubtada, abuhu mubtada juga, alimun khabar. Bila mubtada yang ni, abuhu ni dengan alimun khabar, dia jadi jumlah ismiyah. Kan saya cakap kalau jumlah mubtada dengan khabar, kita panggil jumlah tu adalah jumlah ismiyah kan. Jadi jumlah ismiyah ni yang jadi khabar kepada Zaidun. Jadi inilah dia jumlah, contoh jumlah ismiyah. Abuhu, ayahnya, alimun, itu alim, ayahnya itu alim. Orang yang berilmu. Lepas tu kita tengok bawah dia tu, faridatu sya'ruha tawilun. Kita tengok dekat sini khabar dia. Khabar dia jumlah ismiyah. Khabar dia jumlah ismiyah. Sebab apa? Sya'ruha ni mubtada, tawilun ni khabar. Lepas tu jumlah mubtada dan khabar ni satu jumlah ismiyah, boleh jadi khabar kepada Faridah. Faridah rambutnya itu panjang. Lepas tu Aliyun wa Hasanun ummuhuma maridatun. Ali dan Hasan, ibu mereka berdua sakit. Jadi ummuhuma ni patutnya kan kita perasan ada domain je, isim domain. Kalau kita pernah belajar kan mudhaf ilaih. Dua isim yang digabungkan jadi satu. Ummu mudhaf, huma mudhafun ilaih. Macam ni sya'ru mudhaf, ha mudhafun ilaih, abu mudhaf, hu mudhafun ilaih. Sama je. Lepas tu ummu mudhaf, huma mudhafun ilaih. Lepas tu jadi mubtada dua ni. Satu isim ni jadi mubtada. Maridatun jadi khabar. Maridatun khabar. Itu untuk jumlah ismiyah. Okey, kita skip tengok jumlah fi'liyah pula. Kita tengok bawah dia pula jumlah fi'liyah. Contohnya at-tajiru. At-tajiru ni mubtada. Yazhabu sedang pergi. At-tajiru seorang penjual, seorang peniaga. Yazhabu sedang pergi ila suki, ke pasar. Okey, kita tengok at-tajiru dia mubtada. Sebab apa? Dekat dalam ayat ni dialah yang pertama. Jadi kita panggil mubtada. Dia mubtada. Dia isim yang pertama di awal kalimat. Jadi lepas tu kita tengok pula yazhabu, sedang pergi. Yazhabu ni fi'il. Bila fi'il dekat awal, kita tak boleh panggil itu mubtada dah. Kita kena panggil itu fi'il. Jadi jumlah dia jadi jumlah fi'liyah pula. Sebab itulah fi'il dia selepas mubtada. Kalau ada fi'il selepas mubtada, maknanya fi'il itulah yang jadi khabar, jumlah dia. Kita tengok. Yazhabu fi'il mudhari'.
Kita tak tahu pelaku dia sebab mustatir, tak nampak. Jadi pelaku dia dekat situ adalah huwa. Huwa tu kembali kepada tajir lah, penjual. Maknanya penjual tu dia tengah pergi. Ila huruf jar as-suki isim majrur. Jar majrur ni dah boleh buat jadi jumlah apa ni orang panggil jumlah fi'liyah lah. Dia termasuk dalam jumlah fi'liyah. Sebab jumlah fi'liyah pun dah cukup dengan fi'il dan fa'il saja. Bila fi'il dan fa'il dah cukup, yazhabu fi'il, dalam tu ada domir huwa, jadi fa'il. Ada domir yang tersembunyi, jadi fa'il. Lepas tu dah cukup lah, tambah dengan huruf jar. Lepas tu dah jadi jumlah, semua ni jadi jumlah fi'liyah, jadi khabar kepada at-tajiru. Lepas tu mubtada' dengan ni khabar jadi jumlah ismiyah. Kalau kita tengok dekat atas, kalau kita tengok dekat atas pula, Zaidun abuhu alimun. Okey, Zaidun mubtada', abuhu mubtada' juga, alimun khabar. Mubtada' ni dengan khabar ni jadi jumlah ismiyah. Lepas tu jadi khabar kepada Zaidun. Jumlah ni jadi khabar kepada Zaidun. Zaidun mubtada', abuhu alimun khabar. Mubtada' dengan khabar jadi jumlah ismiyah. Sebab apa mubtada' dan khabar ni jumlah ismiyah. Yang bawah tu fi'liyah. Sebab apa? Kita tengok diawali dengan fi'il. Sama je macam contoh-contoh kat bawah. Okey, lepas tu ini untuk khabar jumlah ada terbagi kepada dua, jumlah ismiyah dan fi'liyah. Kita tengok pula khabar ghair mufrad yang kedua. Ada apa? Khabar syibhul jumlah. Khabar syibhul jumlah. Pertama sekali jar majrur. Dia ada dua jenis juga. Pertama jar majrur, yang kedua zaraf. Okey, pertama jar majrur. Okey, kalau khabar dia ada dua jenis juga. Syibhul jumlah ataupun khabar dia adalah jar majrur ataupun zaraf. Okey, pertama kita tengok contoh jar majrur. Maknanya khabar dia jar dan majrur dia. Kita tengok. Al-qalamu, pen itu milik Hamdan, li Hamdana. Li makna dia milik, li Hamdana. Tengok ni huruf jar lam. Lepas tu bawah ni huruf jar juga, sama je khabar dia huruf jar. Huruf jar dengan isim majrur. Lepas tu contoh at-talibuna, pelajar-pelajar lelaki itu fil masjid, di dalam masjid. Jadi kalau kita nak tahu terjemah khabar ni maknanya itu. Sebab bahasa Arab dia tak ada itu. Khabar tu lah dia macam mustatir. Jadi kita orang Melayu, kita nak kasih terjemahan untuk khabar, kita cakap itu. Untuk tahu yang itu khabar. Contohnya at-talibuna, pelajar-pelajar lelaki itu di dalam masjid. Itu tu macam nak menerangkan pasal at-talibuna. Sama je. Macam khabar lah, itu tu macam khabar lah. Ni pun sama fil fasli dalam kelas, bimakata di Makkah, al-Ka'bah tu Kaabah, itu bimakata di Mekah. Bi makna dia kat sini di. Lepas tu itu contoh jar majrur. Kita tengok zaraf pula. Zaraf ni dia macam bagi tahu macam arah lah, dekat, atas, belakang. Dia zaraf ni dia ada dua jenis, zaraf zaman dengan makan. Tapi nanti dia ada bab khusus. Yang pertama sekali ni kita macam just tahu zaraf ni macam tempat lah ataupun waktu. Waktu tu macam sebelum, ba'da, selepas. Itu termasuk zaraf-zaraf juga. Jadi pertama sekali dia cuma nak bagi tahu khabar ni adalah salah satunya khabar zaraf. Tengok Jangan risau kalau siapa yang tak faham zaraf ni, jangan risau sebab apa, zaraf ni dia akan ada bab khusus lah. Cuma dia nak bagi tahu salah satu sebab khabar pula zaraf. Dia bagi tahu awal sikit. Al-jamalu, unta, satu ekor unta itu tahta syajarati, di bawah satu pokok. Tahta ni dia mudhaf. Asy-syajarati ni mudhafun ilaih. Mudhaf ni dengan mudhaf ilaih ni dah jadi satu isim. Jadi satu isim ni jadi apa? Jadi khabar kepada al-jamal. Dia jadi khabar kepada unta ni. Unta tu dia nak bagi tahu unta itu di atas di bawah pokok. Ataupun as-sama'u fawqana. As-sama'u langit itu fawqa. Fawqa ni lah zaraf. Ni mudhafun ilaih. Fawqana, di atas kami. Jadi zaraf ni dia selalu kebanyakannya berbentuk kepada mudhaf. Macam kita tengok tahta syajarati. Tahta ni mudhaf. Jadi setiap mudhaf ni zaraf ni dia biasa memang akan jadi mudhaf lah dia. Jadi isim selepas dia tu mudhafun ilaih. Tahta ni mudhaf, ni zaraf. Fawqa pun zaraf, amama zaraf, wara'a, syarqa, ni semua zaraf. Dan ada
dan ada khabar dia, dan ada apa ni, mudhaf ilaih dia lah. Ada mudhaf ilaih dia. Sama. Jadi kalau untuk yang macam saya cakap, kalau yang untuk tak faham lagi pasal zaraf ni, yang tak faham lagi pasal zaraf, jangan risau. Ada bab khusus dia nanti, ada mata pelajaran khusus. Jadi itu sajalah pembahagian-pembahagian khabar. Khabar mufrad dengan khabar ghairu mufrad. Dia ada dua jenis khabar ni. Ada khabar mufrad dengan ghairu mufrad. Jadi khabar mufrad, khabar yang biasa. Kalau ghairu mufrad, macam tadi saya terangkanlah, khabar jumlah, khabar dia macam berbentuk ayat, dan khabar dia ada yang jar majrur ataupun zaraf. Jadi itulah dua jenis. Yang khabar muqaddam ni dia cuma nak bagi tahu yang khabar dahulu baru mubtada. Dia dahulukan khabar sebelum mubtada. Jadi itu sajalah keterangan daripada saya. InsyaAllah kita kembali balik pada Baik, kita nampak tu ramai yang boleh ikut dan boleh faham, boleh level 2. Tapi mungkin ada yang masih susah. Bila naik level 2 ni lagi pening kepala. Jangan risau, bersabar, duduk, ikut saja. Kerana kita akan bagi tahu, kita akan ulang balik untuk level 1. Waktu dia lain. Untuk level 1 secara ringkasannya, kita akan ulang benda-benda mana yang susah itu, kita akan ulang balik. Tapi waktunya lain. Tapi bukanlah Ustaz Agong yang nak mengajar patah balik tu. Kita punya pembantu-pembantu ada 4 orang kita. Orang kita ni ada 4 orang. Marzuki, Ashraf, juga Syahir dan Hafiz. Mereka akan berganti-ganti lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa sangat mustahak. Jangan risau, jangan give up. Bila masuk level 2 tu kita rasa lagi pening. Sebab tu sistem yang ada di dengan Ustaz Syamsul Ma'arif ni, sesiapa yang tak faham, dia tak boleh naik. Dia tak boleh naik level, dia tak boleh naik level 2. Dia mesti duduk level 1. Diulang balik kelasnya selama 1 minggu. Kita nak pastikan dia betul-betul hadam dan faham. Jadi jangan risau jika kita rasa susah. Sangatlah mustahak tuan-tuan dan puan-puan maklumkan kepada sanak saudara kita, jiran tetangga kita. Walaupun kata kita dah belajar 1 minggu, tidaklah lewat untuk orang-orang lain masuk balik. Kerana kita akan ulang balik supaya tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang rasa masih lagi keliru, kita ulangkan balik latihan level 1. Pelajaran level 1 Nahu maupun tasrif kita akan ulangkan. Sebab itu jangan lupa belikanlah buku Ustaz Ustaz Dr. Wan Rosli juga. Dia ada 3 buku Dr. Wan Rosli. Ini adalah senarai perkataan-perkataan paling kerap berulang bahasa Arab. Ini sangat-sangat mustahak kerana dalam Al-Quran semua perkataan-perkataannya ada dalam ini semua. Ada 3,650 perkataan, semuanya ada di sini. Dan ini teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran. Selain daripada buku kita, iaitu buku Table Nahu dan juga buku Tasrif. Baik, Ustaz Agong, ada apa-apa nak bagi ringkasan? Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya yang dijelaskan oleh Syahir tadi dah cukup banyak. Cuma kita nak ringkaskan saja biar tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak macam mana sebenarnya mubtada dan khabar. Jadi yang pertama adalah kita kena tahu mubtada dan khabar. Mubtadaun khabar. Kalau singkat cerita dia, mubtada tu subjek, khabar tu predikat dia. Subjek dengan predikat, mubtada dan khabar. Kalau di sini dah jelaskan mubtada tu ismun. Pertama dia cakap dia ismun. Dia kena berupa ismun. Jadi kalau terjumpa huruf jar, tu bukan mubtada. Macam ni fi al-fasli. Fi itu bukan mubtada sebabkan dia bukan ismun. Yang kedua dia mesti marfu, isim marfu. Ismun marfu. Kena dia marfu atau dalam keadaan
sebab status dia i'rab dia rafa. Yang pertama dia ismun, yang kedua dia marfu, yang ketiga dia dalam bentuk sebagai subjek. Subjek tu apa dia? Subjek yang kita nak bincang tentang siapa atau tentang apa. Contoh dia pelajar. At-talibu mahirun. At-talibu mahirun. Ni subjek dia. Ini yang kita nak bincang. Pelajar tu. Pelajar ni. Ini mubtada. Sekarang antum tengok sini ni. Ini mubtada. Mubtada dia tadi Ustaz cakap dia berupa ismun. Ismun ke tak ni at-talib ni? Apa tanda ismun dia? Alif lam. Marfu' ke tak dia ni? Apa tanda rafa' dia? Dam. Marfu' dia kan? Dia marfu' kan? Tanda marfu' dia apa? Dam. Dhammah ha? At-talibu dhammah. Mesti ada tanda marfu' dia. Mesti ingat lagi tanda-tanda marfu'. Okey? Jadi dia sebagai mubtada. Yang ini kita masuk pada khabar. Khabar tu apa dia? Kata yang menyempurnakan mubtada. Dia sempurnakan. Contoh dia pelajar itu. Pelajar itu ayat dia tu masih menggantung dia. Tak tahu lagi maksud dia. Pelajar itu ada apa dengan pelajar tu? Dia pandai atau mahir. Dia bijak. Ini sebagai khabar. Jadi dia nak sempurnakan perkataan at-talib ni. Okey. Jadi khabar kalau sini ni kalau khabar tu satu perkataan. Jadi khabar tu ada 3 macam. Ada nama dia khabar mufrad. Kalau dalam kitab tu ada khabar mufrad ni satu perkataan saja. Satu perkataan. Macam mahirun ni berapa perkataan sini? Satu perkataan. Jadi khabar mufrad dia kan? Ini khabar. Kalau khabar mufrad dia mesti mempunyai i'rab marfu. Sama dia macam mubtada ni. Tanda marfu dia apa? Dhammah. Sama dia. Ini khabar mufrad. Berbeza dengan khabar yang bukan mufrad. Yang bukan mufrad. Apa dia? Contoh dia at-talibu fi al-fasli. At-talibu ni jadi mubtada. Ya. At-talibu mubtada. Dia isim kan? Isim. Lepas tu dia marfu' ke tak? Marfu'. Dia sebagai subjek. Maka dia boleh jadi mubtada. Pelajar itu sini ada kat dia. Di pelajar itu disekat dia. Pelajar itu ada apa dengan pelajar tu? Di dalam kelas. Ini sebagai khabar. Cuma khabar dia dalam bentuk huruf jar dengan isim majrur. Huruf jar dengan isim majrur. Atau juga boleh kita balik kan, tukar. Di dalam kelas ada pelajar. Macam mana jadi dia? Fil fasli talibun. Sekarang ni yang mana mubtada khabar dia? Kalau macam ni. Yang mana mubtada khabar dia? Apa? Fil fasli mubtada. Bagus. Fil fasli mubtada. Apa khabar dia? Fil fasli khabar dia kan? Mubtada dia kan? Sebab kan fil fasli ni kan huruf isim kan? Ya. Isim ya. Fi ni isim ni. Boleh kalau dia sebagai mubtada, maknanya dia ismun. Mubtada kan ismun marfu. Maknanya ini adalah ismun, fi ni ismun. Bukan, ni huruf jar. Jadi dia bukan sebagai mubtada. Yang mana mubtada dia? At-talibu ni sebagai mubtada. Yang fi ni apa? Ni huruf jar. Ini isim majrur. Ini tetap sebagai
khabar. Jadi dibalik tempat dia. Jadi kena ingat yang ni paling kena antum kena ingat ni. Mubtada tu apa dia? Dia mesti berupa ismun. Dan dia mesti dalam keadaan marfu'. Dia sebagai subjek. Jangan tertipu yang di sini. Dalam kitab ni dah ada sini dah. Fil fasli talibun. Di dalam kelas itu ada pelajar. Kelas itu. Dia selalu ada sekatan antara mubtada dengan khabar tu itu. Dalam kelas itu ada pelajar. Ni. Yang ketiga ada at-talibu abuhu mahirun. Contoh, at-talibu abuhu mahirun. Pelajar itu jadi ini sebagai mubtada. Betul ke tak mubtada dia? Tengok dulu. Ismun ke tak ada ni? Ada marfu' ke tak? Marfu' dia kan, status dia kan. Tanda rafa' dia apa? Dhammah. Maknanya dia betul mubtada. Mana khabar dia? Semua yang belakang ni khabar dia. Ni khabar dia. Sekarang khabar dia, adakah khabar dia satu perkataan? Adakah khabar dia satu perkataan saja? Berapa perkataan ni? Banyak perkataan sini ni. 1, 2, 3. Ada 3 perkataan ni. Sekarang ni adakah dia khabar dia sama macam fil fasli ni? Adakah sama macam mufrad ni? Sama ke tak? Mufrad ke khabar dia? Khabar mufrad ke? Khabar mufrad ke? Izwan? Syukri? Syukri macam mana? Apa ni? Macam mana yang ni? Khabar dia. Adakah dia khabar mufrad atau sama macam fil fasli ni? Atau khabar ghair mufrad? Apa dia? Ini dalam bentuk ayat. Sekarang khabar dia dalam bentuk ayat. Macam mana dia ayat? Pelajar itu ayahnya pandai. Ayahnya pandai. Ayahnya itu pandai. Sini ada mubtada lagi, ada khabar lagi. Jadi dalam khabar ni ada mubtada dan khabar. Berbeza dengan yang ni. Ini tak boleh, ini huruf jar dengan isim majrur. Macam tu juga yang lain. At-talibu yadhabu. Pelajar itu pergi ya. Mana mubtada khabar dia? Mubtada dia pelajar. Ismun kan? Marfu' kan? Pergi ni, ini khabar mufrad ke ghair mufrad? Satu perkataan ke? Atau dalam bentuk ayat ke? Atau dalam huruf jar isim majrur? Syahmi, khabar apa ni? Khabarmu? Khabar apa ni? Yadhabu ni khabar apa ni? Khabar kedua. Apa? Ni khabar dia dalam bentuk ayat juga. Kenapa dia ayat? Sebabkan sini yazhabu ni fi'il kan? Fi'il. Pergi. Siapa yang pergi? Mana fa'il dia? Macam yang kita belajar sebelum ni. Mana fa'il dia? Mana fa'il dia? Fa'il dia selepas dia. Mana fa'il dia? Nampak? Tak nampak. Maknanya fa'il dia domir yang mustatir, tersembunyi. Apa dia? Huwa. Jadi antum kena baca lagi yang fa'il tu. Kena baca. Kena baca. Jadi kalau fi'il dan fa'il itu jumlah juga sebagai ayat. Kena baca lagi. Syukri, kena baca semua. Jadi khabar dalam bahasa Arab tu ada 3 bentuk dia.
Ada yang bentuk satu perkataan saja mufrad. Ada dalam bentuk huruf jar dengan isim majrur. Sama ada di belakang, sama ada di depan. Ada khabar tu dalam bentuk ayat. Sama ada ayat dia mubtada dengan khabar. Sama ada ayat dia fi'il dan fa'il. Jadi ayat tu dalam bahasa ada dua. Mubtada dengan khabar, fi'il dengan fa'il. Ini fi'il dengan fa'il. Kena faham yang ini ni. Sebab tu kena baca yang ini. Ni dah ada jelaskan sini. Baca elok-elok. Okey? Itu saja. Apa lagi soalan anda? Mana? Baris kasrah yang khabar. Yang mana? Kalau yang ni isim majrur nama dia baris kasrah ni. Yang ni isim majrur. Ini huruf jar, ini isim majrur. Sebab tu dia bagi baris kasrah. Khabar dia yang huruf yang isim majrur ni, dua-dua tu sekali. Okey. Ada lagi? Tak ada? Okey, itu saja. Nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan tak faham juga, boleh tanyakan dekat grup saja. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz Agong. Kena sabar tuan-tuan, puan-puan. Insya-Allah kita masih ada peluang lagi untuk kita cek balik kita punya asas, binaan asas kita level 1. Kita akan buat tuition. Sebenarnya ada bunyi bising banyaklah di luar ni, kerana sebenarnya tempat kita ni adalah juga surau. Pusat Tahfiz Taqwa, cawangan kita di jalan Maktab ini cawangan yang asalnya ialah di Jalan Pawang, Datuk Keramat. Ini adalah cawangan. Jadi ini adalah surau. Kita nak siapkan tempat kita, mudah-mudahan dibenarkan untuk kita jadikan surau untuk solat Jumaat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, metod yang dibawa oleh Ustaz Syamsul Ma'arif ni sangat kemas saya. Sangat kemas. Kerana semasa kita pergi ke Magelang dulu, ada pelajar-pelajar yang sudah pun ada ijazah balik daripada Jordan dan juga lain-lain negara Arab, Timur Tengah, negara-negara Arab, Timur Tengah, datang pergi khusus 2 bulan untuk nak dapatkan metod dia. Mereka dah ada, tapi nak tengok metod macam mana nak menyampai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena yakin, bersabar, belajarlah betul-betul, tidak ada apa yang susah. Kerana Ustaz Syamsul Ma'arif juga, dia masa kita belajar, dia ada buat buku bagi motivasi kepada semua pelajar-pelajar agar sentiasa yakin. Jadi dia panggil buku itu 9 jurus. 9 jurus ini adalah 9 kaedah bagaimana kita nak menguasai ilmu pengajian nahwu dan sorab 3 bulan. Jadi yang pertamanya kita kena berdoa. Berdoa betul-betul kepada Allah. Mintalah daripada Allah. Kerana Allah yang akan bagi pandai. Yang keduanya kita kena tawakal. Kita kena yakin. Kita kena yakin bos. Kemudian kita kena bertakwa betul-betul. Berimanlah kita, bertakwa betul-betul. Yang keempat Ustaz Syamsul Ma'arif, dia masuk dalam jurus dia, iaitu banyak latihan. Pelajar-pelajar di sini jangan malas. Kita nak menguasai ilmu nahwu dan sorab, mesti banyak latihan. Latihan menjawab, latihan bercakap, kemudian mendengar. Kita mendengar, menonton video Arab. Kita mesti menguasai. Dan juga kita kena menulis, membuat karangan. Kita kena latih kita mula dengan banyaklah. Kita dah belajar bahasa ni sikit, kemudian kita menulis. Sangat mudah, kita kena menulis. Buat soalan, kemudian kita jawab. Dan yang kelimanya, kita kena hafal dan faham teori nahwu sorab. Kita bila guru-guru mengajar, para asatizah mengajar, kita tengok betul-betul teori-teori ini, kita faham, sangat mudah kita faham, dan terus kita kena hafal. Tidak ada cara lain. Kalau bahasa Inggeris pun kita kena hafal juga. Kita boleh menguasai bahasa Inggeris, tidak ada masalah untuk menguasai bahasa Arab.
Yang duduk halang bagi jadi susah ini tidak lain dan tidak bukan, ya, tidak lain dan tidak bukan ialah iblis yang buat bagi kita mati semangat. Baik, yang keenamnya, kita sentiasa kena berfikir boleh. Sentiasa kita kena yakin boleh, aku boleh. Jangan sekali-kali kata susah. Kalau kita kata susah, memang ilmu ini terus susah, akan mematikan semangat kita. Selalu kita kena yakin boleh, berfikir boleh. Baik, nombor 7, apa yang diberi oleh Ustaz Syamsul Ma'arif ialah kena hafal kosakata. Kena hafal kosakata. Dalam buku ini sentiasa tiap-tiap 2 muka surat mesti ada diselitkan dengan kosakata. Kita mesti kena hafal kosakata. Yang ini pun kosakata juga daripada Al-Quran. Kita pelan-pelan lah, nak hafal banyak-banyak berat kan? Sikit-sikit, pelan-pelan. Minta sentiasa kepada Allah SWT agar Allah memudahkan kita menuntut ilmunya. Kemudian kita kena berdisiplin, betul-betul berdisiplin. Bila kelas ada, kita kena pasti kita ikut. Jangan tangguh-tangguh. Jangan tangguh-tangguh, kita kena sentiasa berdisiplin. Ada kelas kita masuk. Kita utamakan kelas kita. Sangatlah untung kerana kita ada dalam Facebook. Kalau kita tak boleh belajar pagi, kita boleh buka Facebook petang, malam, semuanya ada. Kalau kami pergi belajar dulu, tak boleh. Kalau dah kena kelas dia pagi pukul 7, kena ada pukul 7. 2 jam nahu, lepas tu 2 jam pula sorab atau tasrik, 4 jam pagi. Kena sampai sebelum waktu zuhur kita rehat. Baik, yang terakhirnya tuan-tuan dan puan-puan, nak belajar nahwu dan sorof ini, bahasa Arab, kita kenalah muzakarah. Sangat mudah kita belajar dalam grup. Paling kurang pun 2 orang kita belajar. Kita belajar seorang-seorang pun boleh, bukan tak boleh, tapi very slow. Sangat ni. Nak cepat betul-betul untuk mendapat hasilnya, kita mesti sentiasa adakan muzakarah. Mungkin boleh buat antara tuan-tuan dan perempuan, boleh buat kumpulan-kumpulan Zoom supaya boleh berbincang. Tidak ada masalah. Kerana sekarang ni dengan masalah PKP apa semua ni, kita boleh buat grup masing-masing. Kita 5 orang ke 6 orang ke atau 3 orang, 4 orang, buatkan kumpulan Zoom masing-masing. Baik, dengan tidak melengahkan masa lagi, kita teruskan. Ada beberapa minit lagi. Minta Syahir sambungkanlah kelas kita. Latihan. Boleh kan? Okey, kita teruskan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok pada latihan. Sebelum tu saya nak huraikan. Sebab tadi kita ada tertinggal satu benda penting. Salah satunya adalah pasal khabar muqaddam. Kita tengok ada aina kat sini. Aina ni adalah isim istifham lah, isim istifham yakni pertanyaan. Jadi kalau dekat jumlah isim istifham dulu. Jadi ini pun jadi khabar muqaddam jugalah, sama je. Kita buka mubtada muakhar. Isim istifham nanti akan ada bab khusus juga. Ini adalah isim-isim perkataan-perkataan untuk pertanyaan. Mata bila, ma apa, man siapa, itu je lah. Jadi kalau ada ayat tu dekat awal tu, ada dekat awal jumlah, itu bermakna dia adalah khabar muqaddam. Okey. Yang ni pula kita tengok dekat sini. Dekat sini kita tengok tu. Mubtada dan khabar. Ini semua hanyalah bukan latihan ni, dia cuma nak tolong kita. Macam mana kita nak huraikan? Sebab apa dia jadi mubtada? Ini kita tengok. Dia kata at-talibu mahirun. Kita tengok satu je sebab semua yang lain sama je. At-talibu mubtada kerana berupa isim di awal kalimat. Jadi kalau orang tanya at-talibu ni apa? Dia mubtada. Sebab apa dia mubtada? Sebab apa dia dia adalah isim di awal kalimat. Lepas tu mubtada. Dia nak bagi tahu lagi sekali, mubtada dibaca rafa'. So mubtada ni i'rab dia rafa'. Tandanya dhammah. Tanda rafa' at-talibu ni dhammah, tanda rafa' dia. Sebab apa tanda rafa' dia dhammah? Sebab kerana isim mufrad. At-talibu ni isim mufrad, isim yang bermakna satu. Sama macam isim tasniah. Di awal kalimat mubtada dibaca rafa', tandanya alif. Alif pula sebab isim tasniah. Sama je.
Okey, jadi kita tengok page kat sebelah. Page ni semua sama je. Dia cuma nak jelaskan bila mana mubtada, khabar syibhul jumlah lah apa semua. Ini pun sama je, sambungkan table yang sebelum ni. Lepas tu bawah pula. Ni mula latihan. Mubtada adalah khabar, iaitu soalan-soalan ni semua boleh cari dekat bab mubtada khabar tadi tu. Semua jawapan ada. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan boleh jumpa semua. Okey, lepas tu soalan yang ketujuh, cari mubtada dan khabar dari teks berikut. Okey. Dia kata apa? Cari mubtada dan khabar dalam teks ni kan. Kita tengok dulu yang pertama. Saya kasih contoh, dan yang contoh-contoh lain insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan boleh carilah, cuba cari. Yang pertama, Allahu khaliqun. Allah itu adalah pencipta. Allah dia isim. Isim Allah kan. Bukan kata kerja. Lafzul jalalah lah, ataupun setengah orang panggil. Isim salah satunya sebab apa? Ada alif lam dekat awal. Alif lam Allah. Ada alif lam dekat awal dia. Dan kita boleh cari nak cari tanda lain boleh, makna benda. Bolehlah makna benda. Khaliqun khabar. Ini khabar apa? Khabar mufrad. Sebab apa khabar mufrad? Sebab khabar dia bukan jumlah. Bukan jumlah ismiyah, bukan khabar jumlah fi'liyah, dan tak ada huruf jar. Bukan jar majrur, dan ini bukan zaraf. Sebab apa saya kata zaraf biasanya jadi mudhaf. Jadi ni mudhaf dengan mudhaf ilaih dua kalimat kan, dijadikan satu, tapi ni ada satu kalimat je. Jadi ini khabar mufrad. Itulah contoh dia. Contoh cara nak kita huraikan dia. Okey, cari mubtada dan khabar dari teks berikut. Tapi kat sini dia suruh cari mana mubtada, mana khabar. Kalau macam ni kan, Allah kan mubtada. Kita tulislah tanda kod dia mim. Mim mubtada. Khaliqun khabar. Tulislah huruf kha. Ringkasan. Tu je cari mubtada dan khabar. InsyaAllah tuan-puan boleh jawab. Lepas tu kita tengok bawah dia pula, cari khabar jumlah dan syibhul jumlah. Dia suruh cari. Kalau tadi cari mubtada dan khabar, tapi ini tak. Dia suruh cari khabar, jumlah dan syibhul jumlah. Contoh kita tengok kita tengok dekat soalan yang pertama. Zaraf boleh ke jadi khabar muqaddam? Zaraf pun boleh jadi khabar muqaddam. Contoh kita ambil salah satu contoh zaraf khabar muqaddam. Tahta syajarati al-jamalu. Patutnya kan kita jumpa contoh tadi al-jamalu tahta syajarati. Satu ekor unta tu di bawah pokok. Kita boleh ubah, boleh je. Tahta syajarati al-jamalu, di bawah pokok terdapat jamal, terdapat unta. Jadi kalau terjemahan untuk khabar muqaddam biasa, kita just terjemah khabar dia tu itu. Contoh macam seorang pelajar itu di dalam kelas, talibu fil fasli. Kita terjemahan itu. Tapi bila khabar muqaddam ni, mubtada tu kita nak terjemah apa? Kita terjemah contoh tahta syajarati al-jamalu. Di bawah pohon, di bawah pokok terdapat. Kita terjemah mubtada tu terdapat seekor unta. Itu cara menterjemah dia lah. Okey, kita tengok balik. Dekat soalan yang pertama tu, Fatimatu khuluquha hasanun. Fatimah itu akhlak-akhlaknya itu baik. Jadi Fatimah ni mubtada dah sebab isim. Isim Fatimah nama orang. Khuluquha ni apa? Ini jadi mubtada. Kan saya dah kata tadi kan, mubtada dan ha ni mudhafun ilaih. Sebab dijadikan satu isim jadi mubtada, hasanun khabar. Lepas tu mubtada, kalau khabar kita panggil dia apa? Jumlah ismiyah. Dia dekat sini saja dah jadi jumlah ismiyah. Lepas tu jumlah ismiyah ni jadi khabar kepada Fatimah. Ini saya cuma jelaskan, tapi dekat latihan dia cuma suruh kata, dia cakap cari khabar jumlah dan syibhul jumlah. Tu je lah. Kita bulatkan ni, kita tulis kat atas tu khabar jumlah. Sebab apa ni jumlah ismiyah. Kalau syibhul jumlah macam jumpa zaraf ke ataupun fi ke jar majrur, cakaplah khabar syibhul jumlah. Jadi itu sajalah untuk huraian apa ni, latihan. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan-puan boleh faham dan boleh kerjakan. InsyaAllah itu saja huraian pasal kerja latihan. Saya akan pulangkan semula lah kepada moderator. Baik, terima kasih Ustaz Agong, terima kasih Syekh Syahir.
Ustaz Agung dah habis bab nahwu. Sekarang bersama kita Ustaz Farid. Ustaz Farid Sulaiman. Kita tak perlu ni Ustaz Farid kan, kita tak perlu nak check balik soalan-soalan tu, semua dia straightforward. Baik, pagi ni kita akan pergi ke muka surat berapa tadi? Muka surat 20. Muka surat 20. Kita minta Syahir dan Hafiz. Mari, siapa yang nak menyanyi? Aja okey, saya Hafiz. Kita akan sama-sama kita nyanyi tasbih. Pada buku tasrif level yang kedua, muka surat yang ke-20. Dia kata fi'il sulasi sahih dan rubai. Fi'il sulasi macam kita pernah belajar, fi'il yang 3 huruf lah. Fi'il 3 huruf, tolong tunjuk dekat atas Level 2 fi'il sulasi sahih dan rubai. Sulasi sahih maknanya 3 huruf yang sahih lah. 3 huruf yang bukan huruf illat. Sulasi salasah 3. Rubai arba'ah 4 huruf. Sulasi 3 huruf, arba'ah 4 huruf. Jadi kita tengok lagu dia. Apa dikatakan kat situ, bina yang tidak mengikuti wazan ini adalah ajwafiyah, nakisiyah, misal dan lafif. Ni maknanya dalam wazan ni bina yang tak ikut adalah wazan fa'ala yaf'ulu ni. Bina apa je yang tak ikut? Bina ajwafiyah, nakisiyah, misal dan lafif. Okey kita tengok pada table yang lainnya ni Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'un la taf'ul maf'alun maf'alun uf'un la taf'ul maf'alun mif'alun badala yabdulu bazlan wa mabzalan fahuwa badhilun wa dhaka mabdhulun ubdhul la tabdhul mabzalun mabzalun ubdhul la tabdhul mabzalun mabzalun basata yabsutu bastan wa mabsatan fahuwa basitun wa dhaka mabsutun ubsut la tabsut mabsatun mabsatun ubsut la tabsut mabsatun mibsatun batala yabtulu butlanan wa mabtalan fahuwa batilun wa dhaka mabtulun ubtul la tabtul mabtalun mibtalun ubtul la tabtul mabtalun mibtalun balagha yablughu bulughan wa mablaghan fahuwa balighun wa dhaka mablughun ublugh la tablugh mablaghun miblaghun ublugh la tablugh mablaghun miblaghun hasada yahsudu hasadan wa mahsadan fahuwa hasidun wa dhaka mahsudun uhsud la tahsud mahsadun mihsadun uhsud la tahsud mahsadun mihsadun hasyara yahsyuru hashran wa mahsyaran fahuwa hashirun wa dhaka mahsyurun uhsyur la tahsyur mahsyarun mahsyarun uhsyur la tahsyur mahsyarun mahsyarun hasala yahsulu husulan wa mahsalan fahuwa hasilun wa dhaka mahsulun uhsul la tahsul mahsalun mahsalun uhsul la tahsul mahsalun mahsalun hakama yahkumu hukman wa mahkaman fahuwa hakimun wa dhaka mahkumun uhkum la tahkum mahkamun mahkamun uhkum la tahkum mahkamun mahkamun kharaja yakhruju khurujan wa makhrajan fahuwa kharijun wa dhaka makhrujun ukhruj la takhruj makhrajun makhrajun ukhruj la takhruj makhrajun makhrajun
nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dhaka mansurun unsur la tansur mansarun mansarun unsur la tansur mansarun mansarun. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita pada level yang kedua, membincangkan fi'il sulasi. Fi'il sulasi sahih. Apa maksud fi'il sulasi? Fi'il sulasi, sa lam alif saya. Sa lam alif saya. Sulasi. Sulasi maksudnya 3 huruf. Sahih maknanya huruf yang sihat, tidak ada huruf illat. Okey. Yang tuan-tuan dengar tadi, yang didendangkan tadi, lagu adalah lagu daripada fi'il sulasi sahih. Okey. Tuan-tuan lihat kolom, yang paling penting adalah madhi, mudhari' dan juga masdar. Boleh shoot kat buku tengok. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, bazala yabzulu bazlan. Tuan-tuan mengenai dengan ain fi'il ni, ain fi'il tak dapat tidak, hendaklah melihat kepada kamus dan juga dengar orang Arab kata. Jadi ain fi'il tu mana? Ain fi'il tu yabzulu, yabsutu, su, zu. Nampak? Ya fa'ain. Ain tu nak tahu dia baris atas ke bawah ke depan ke, itu perlu kepada kamus. Tuan-tuan tak boleh semua fi'il pukul sama rata. Daraba, tuan-tuan berbual yadrubu. Tak betul. Daraba yadribu. Itu dalam bab lain lepas ni. Kemudian untuk masdar, sebab itu diletakkan masdar ni semuanya diletakkan daripada awal sampai akhir. Sebab masdar ni untuk fi'il sulasi dia berbeza-beza. Dia sima'i, dia bukan qiyasi. Tuan-tuan perlu highlight kan, perlu ingat betul-betul perkataan saya ni. Tuan-tuan simpan perkataan saya ni, iaitu perkataan fi'il sulasi, masdarnya datang berbeza-beza, tidak decentralizekan. Tuan-tuan cuba dengar dan rakamkan perkataan saya ini dalam buku tuan-tuan puan-puan, iaitu masdar untuk fi'il sulasi datangnya berbeza-beza, tidak decentralizekan, tidak diseragamkan. Tuan-tuan tengok, sekejap bazlan, sekejap butlanan, sekejap bulughan, berbeza-beza. Masdar mimi hanya letak mim berbaris atas untuk fi'il sulasi. Mim berbaris atas di hadapan. Mim baris atas pada huruf yang pertama. Masdar mimi dan juga masdar terjemahnya adalah sama. Kemudian fa'il, fa'ilun, bazilun, basitun, itu makna dalam bahasa Inggeris dipanggil doer. Iaitu orang yang melakukan. Kalau mendermakan, orang yang mendermakan. Kalau menghampar, orang yang menghamparkan. Kalau batal, orang yang membatalkan. Okey. Maf'ul maksudnya perkara yang dibuat. Maf'ul. Mabdhul, benda yang dibelanjakan. Mabsut, benda yang dibentangkan, dihamparkan. Mabtul, perkara yang dibatalkan. Okey, nampak tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amar, seperti mana yang saya bagi tahu sebelum ni, ambil fi'il mudhari' dan kita buat step. Ada step pertama, step kedua yang saya telah beritahu sebelum ini. Maka tuan-tuan praktiskan, maka akan dapatlah hasil dia uf'ul. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Bazala yabzulu ubzul. Fi'il nahi hanya masuk pada fi'il mudhari' je. Jadi la tabzul, la tabsut,
la tabtul. Okey, isim zaman, isim makan ni dia berbaris atas. Mim tu baris atas macam masdar mimi. Cuma ainnya berbaris, ain fi'ilnya berbaris atas. Untuk fi'il apa? Fi'il sulasi atas wazan fa'ala yaf'ulu, maka ain fi'ilnya berbaris atas. Maf'alun, mabzalun, mabsatun, mabtalun, mablaghun. Nah, jadi isim zaman, isim makan ni untuk pengetahuan tuan-tuan tak semua digunakan. Hanya ada kadang-kadang pada tulisan tapi tidak ada dalam penggunaan. Isim alat pun begitu juga. Okey, sekadar itu tuan-tuan. Kita dengar pula dendangan lagu. Yang kedua yang akan didendangkan oleh pelajar-pelajar kita insya-Allah atas wazan fa'ala yaf'ilu. Macam daraba yadribu. Daraba yadribu. Mereka akan dendangkan sebentar lagi insya-Allah. Okey, tuan-tuan perlu tahu bila sebut tentang fi'il sulasi yang sahih, makna fi'il yang 3 huruf yang tidak ada huruf ilat. Jadi bila mana fi'il yang mana ada huruf ilat, maka tak ikutlah wazan seperti ini. Tidak kiralah huruf ilat tersebut naqis ke dia, misal ke dia, ataupun ajwaf ataupun lafif yang tuan-tuan sebelum ingat yang kita bincang sebelum ni. Sebab itu saya bagi tahu level yang pertama tuan-tuan perlu hadamkan. Jangan sampai level yang di 2, level 3 tuan-tuan tahu apa itu lafif, apa itu maqrur, apa itu ajwaf, misal, naqis. Itu semua term-term yang tuan-tuan perlu ingat. Sebab itu saya ulang beberapa kali pada level yang pertama, kerana level yang kedua kita nak habis masa kat situ. Okey. Okey. Sekarang kita dengar pula dendangan lagu yang akan disampaikan oleh pelajar kita insya-Allah di atas wazan fa'ala yaf'ilu. Sekali ya, semua sekali. Okey, qum. Semua sekali jangan tidur. Tidur. Jadi yang di rumah pun tak yang di rumah juga. Diminta yang di rumah pun boleh ikut sekali lah dengan kita. Pada muka surat yang ke-21 kita tengok dekat situ dia kata binat yang tidak mengikuti wazan ini ajwaf waw dan nakis waw. Binat yang tak ikut wazan fa'ala yaf'ilu ni lah. Binat yang tidak mengikuti wazan ini adalah ajwaf waw dan nakis waw. Okey, jadi kita teruskanlah. Ini untuk binat sahih. Boleh tunjuk? Okey. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. If'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Jalasa yajlusu julusan wa majlasan fahuwa jalisun wa dhaka majlusun. Ijlis la tajlis majlisun mijlasun. Ijlis la tajlis majlisun mijlasun. Hazafa yahzifu hazfan wa mahdafan fahuwa hazifun wa dhaka mahdufun. Ihzif la tahzif mahdifun mihzafun. Ihzif la tahzif mahdifun mihzafun. Harasa yahrisu hirsan wa mahrasan fahuwa harisun wa dhaka mahrusun. Ihris la tahris mahrisun mahrisun. Ihris la tahris mahrisun mahrisun. Hafara yahfiru hafran wa mahfaran fahuwa hafirun wa dhaka mahfurun. Ihfir la tahfir mahfirun mahfarun. Ihfir la tahfir mahfirun mihfarun. Hamala yahmilu hamlan wa mahmalan fahuwa hamilun wa dhaka mahmulun. Ihmil la tahmil mahmilun mihmalun. Ihmil la tahmil mahmilun mihmalun. Raja'a yarji'u ruju'an wa marja'an fahuwa raji'un wa dhaka marju'un.
ارجع لا ترجع مرجع مرجعون ارجع لا ترجع مرجع مرجعون صبر يصبر صبرا ومصبرا فهو صابر وذاك مصبور اصبر لا تصبر مصبر مصبرون اصبر لا تصبر مصبر مصبرون غسل يغسل غسلا ومغسلا فهو غسل وذاك مغسول اغسل لا تغسل مغسل مغسلون اغسل لا تغسل مغسل مغسلون غفر يغفر غفرا ومغفرة فهو غفر وذاك مغفور اغفر لا تغفر مغفر مغفرون اغفر لا تغفر مغفر مغفرون قدر يقدر قدرة ومقدرة فهو قدير وذاك مقدور اقدر لا تقدير مقدير مقديرون اقدر لا تقدير مقدير مقديرون. Okey, jadi yang pada yang bawah tu kalau kita perasan, kita tengok ini apa sebenarnya. Dia kata baca, tentukan sirat dan terjemahan kalimat yang bergaris bawah. Dia kata ini latihan untuk yang ni lah, yang digariskan bawah ni, perkataan yang digariskan bawah ni. Dia tentukan sirat dia, maknanya dia fi'il amar ke, fi'il madi ke, masdar ke apa. Bila kita dah tentukan sirat dia, lepas tu kita terjemahkan pula. Kalau fi'il amar, terjemah dia macam mana? Ijlisu, duduklah. Kalau majlisun ni dia macam tempat duduk ataupun majlis lah. Duduklah di majlis ulama. Itu sajalah latihan yang bawah ni. InsyaAllah semua boleh buat. Kita kasih baris dia apa semua, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita lihat fa'ala yaf'ilu. Ain tu berbaris bawah untuk fi'il mudhari'. Tadi yang pertama ainnya berbaris di hadapan. Okey Tuan-tuan lihat fa'ala jalasa yajlisu julusan. Julusan ni makna kedudukan. Nah, majlasan maknanya sama dengan julusan. Majlas. Jalisun isim fa'il maknanya orang yang duduk. Isim maf'ul majlusun, benda yang didudukkan. Ijlis fi'il amar, duduklah oleh kamu. La tajlis, jangan kamu duduk. Okey Majlisun adalah waktu duduk. Majlis waktu duduk ataupun tempat duduk, itu dipanggil majlis. Kalau isim zaman, majlis maknanya waktu duduk. Kalau isim makan, majlisun maknanya apa? Maknanya tempat duduk. Tuan-tuan boleh ikuti dengan baik pengajian kita pada tengah hari yang mulia ni. Kemudian begitulah yang seterusnya. Vocab ni penting dalam verb. Jalasa duduk, hazafa tu makna buang, hazaf, yang kita belajar dalam sesi tadabbur, iaitu al-hazaf wa zikir. Kemudian harasa makna tamak, haras maknanya tamak ni makna ingin sangat-sangat. Okey, hafara menggali. Harasa tu makna keinginan yang sangat kuatlah. Hafara menggali, hamala membawa. Kalau hamala ala makna menyerang. Hamala maknanya asalnya membawa, tapi kalau lepas dia ada ala maknanya menyerang. Hamala ala. Raja'a makna kembali. Sabara bersabar. Ghasala membasuh. Ghafara mengampunkan. Qadara makna mampu. Tuan-tuan lihat pada muka surat 20. Badala makna mendermakan. Okey. Basata makna menghamparkan. Banyak perkataan dalam Quran. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in alim. Banyak Batala makna batal. Balagha makna sampai. Hasada makna dengki. Hasyara maknanya kumpul. Hasala, hasyara ni makna mengumpulkan. Hasala makna dapat.
ataupun hasil. Hakama makna menghukum, memutuskan. Kharaja keluar, nasara adalah menolong. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan lihat perbezaan yang saya nak tekankan sangat pada muka surat 21 ini. Perbezaan dengan muka surat 20 adalah isim zaman dan juga isim makannya. Ain fi'il tu berbaris bawah. Tuan-tuan nampak kalau tadinya mabzalun, sekarang ni jadi majlisun, berbaris bawah. Tadinya kita lihat muka surat 20, isim zaman dan juga makan adalah mabtalun. Tempat batal ataupun waktu batal, mabtalun. Tetapi di sini pada muka surat 21, ain fi'ilnya berbaris bawah, iaitu mahzifun, mahrisun. Kerana apa dia berbaris bawah ainnya, ain fi'ilnya? Kerana mengikut atas wazan qiyasi, iaitu atas wazan yang decentralizekan, iaitu atas wazan fa'ala yaf'ilu. Boleh jelas? Kemudian kita terus berpindah kepada latihan. Tuan-tuan lihat pada muka surat 21. Ijlisu. Ini latihan yang bergaris ni sebenarnya semuanya adalah mustaq ataupun pecahan daripada kalimah jalasa. Asal kalimah fi'il verb adalah jalasa. Jalasa yajlisu. Tapi bila mana dimustaqkan, dipecahkan dia, boleh jadi fi'il mudhari', boleh jadi isim fa'il, boleh jadi isim maf'ul, boleh jadi zaraf, isim makan dan juga isim zaman. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan lihat muka surat 21, soalan yang pertama, bagaimana nak baca dia? Maka kita lihatlah terjemahan di atas. Di manakah atas wazan ijlisu? Sudah pasti adalah fi'il amar. Sebab apa letakkan waw ijlisu? Tuan-tuan, jalasa yajlisu, fi'il amar adalah ijlis. Tetapi bila mana amar tadi, fi'il amar itu untuk ramai. Apa maksud ramai? Makna lebih daripada 2 orang. Sama ada 3 orang, 4 orang, 5 orang, maka diletakkan waw di hujungnya. Tuan-tuan dah belajar fi'il amar sebelum yang kita tulis di hitam pada level yang pertama yang saya selalu tekankan. Kita bagi contoh, idrib, idriba, idribu. Idribi, idriba, idribna. Kita dah tekankan dulu tuan-tuan. Jadi level 2 kita dah tak tekan, cuma kita sebut. Okey. Ijlisu majlisa al-ulama'i. Nampak tak? Ijlisu maka termasuk dalam pecahan di mana, iaitu fi'il amar. Asalnya ijlis. Ijlis tu makna kamu seorang. Kamu satu orang duduklah di majlis ulama. Tetapi bila mana kita letakkan waw ijlisu, fi'il amar tersebut untuk jamak. Jadi kamu semua, terjemah dia, hendaklah duduk majlisal ulama, pada tempat duduk ulama-ulama. Majlis adalah isim zaraf, isim zaman ataupun isim makan, iaitu kamu duduklah pada waktu duduk ulama-ulama, dipanggil majlis. Okey. Al-ulama'i mudhafun ilaih. Tuan-tuan lihat pada contoh yang kedua, qalamuki mahzufun fil birkati. Qalamuki bermaksud adalah pen kamu, mahzufun adalah dibuang, fil birkah di dalam kolah. Dalam apa? Di dalam kolah. Okey, dia kalau kolam ni saya lebih cenderung kepada haudun. Kalau birkah ni kolah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, qalamuka. Nampak tak? Qalamuka. Pen kamu. Mahzuf. Mahzuf adalah maksudnya dibuang. Dibuang, mahzuf.
Dia atas wazan apa tu? Tuan-tuan tengok dia mustaq daripada mana? Dia design ataupun pattern daripada mana? Dia adalah pattern daripada isim maf'ul. Maksudnya dibuang. Okey. Seterusnya tuan-tuan, kita lihat contoh yang ketiga, hirsuka 'ala dunya yuhinuka. Iaitu hirsuka makna kecenderungan yang berat kamu ke atas dunia. Makna tamaknya kamu terhadap kehidupan dunia. Keinginan yang sangat terhadap kehidupan dunia. Yuhinuka, akan menghinakan kamu. Sebab apa dibaca hirsuka? Dia daripada mana? PL ke isim? Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, sudah pasti kalau hirsuka, ka itu adalah dhamir. Sebelumnya pasti isim. Boleh? Sebelumnya adalah pasti isim. Dia bukannya dhamir yang berbentuk fa'il. Kalau dhamir bentuk fa'il dipanggil sebagai harasta. Kamu ingin. Okey. Hirsuka bermaksud isim masdar. Tuan-tuan, isim masdar. Tengok tuan-tuan, tengok harasa. Jangan tuan-tuan baca harasaka. Telah tamak kepada kamu ke atas dunia yang menghinakan kamu. Jadi tak tepat tu. Macam mana harasaka? Kalau tuan-tuan baca fi'il, harasa fi'il madhi, mana fa'il dia? Tak ada. Takkan kaf tu fa'il dia. Kalau kaf fa'il, dia tak baca harasaka, dia baca harasta. Nampak Jadi sudah pasti di sini pattern yang seperti ini hanya akan datang pada isim masdar sahaja. Jadi hirsuka. Contoh yang keempat, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, latihan yang keempat, yahfiru al-fallahu al-bi'ra fil mazra'ati. Yahfiru itu adalah fi'il mudhari'. Tuan-tuan dah jelas tanda-tanda fi'il mudhari' dalam ilmu nahwu yang tuan-tuan bincangkan sebelum ini dengan panjang lebar level 1. Sebab itu level 1 ni saya suka menyatakan level 1 adalah level yang tuan-tuan harus dan wajib untuk menghadamkan dengan sebaik-baik mungkin. Kerana itu dia yang menentukan tuan-tuan faham ataupun tidak pada level yang kedua dan seterusnya. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lihat pula latihan nombor 5. Apa itu latihan nombor 5? Nombor 5 adalah la tahmil as-sijarata ila hujrati. La tahmil as-sijarah. Apa maksud sijarah? Maknanya rokok. Sijarah. Jangan kamu bawa rokok ila hujrati, ke bilik aku. Tuan-tuan tengok, kita nak highlightkan perkataan yang berbaris sahaja. Tuan-tuan lihat tahmil. Tahmil tu apa? Sudah pastilah la tu la nafi ataupun la nahi. Jangan. Jangan. Jadi la nahi dia tidak akan masuk kepada isim. Dia hanya akan masuk kepada fi'il. Itu tuan-tuan perlu rakamkan perkataan saya ini dan tuan-tuan perlu ingat. La nahi tidak akan masuk kepada isim. Dia akan masuk kepada fi'il. Jadi terjemah dia la tahmil, bukan janganlah kamu membawa rokok ke bilik aku. Kemudian tuan-tuan, tahmil tu adalah fi'il mudhari' yang dimatikan kerana fi'il la nahi sebelumnya. Tuan-tuan, terus kita berpindah kepada latihan nombor 6. Tuan-tuan lihat, ilallahi marji'ukum. Marji', kepada Allah lah marji'ukum. Apa maksud marji'? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marji' ni kalau tuan-tuan lihat, ilallahi, kepada Allah lah marji'ukum, tempat pulang kamu.
Bila kita letak tempat kembalinya kamu, maka diletakkan ia sebagai zaraf ataupun isim makan. Kalau diletakkan masdar mimi, bermaksud kepada Allah lah kamu kembali, pengembalian kamu. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, latihan nombor 7, tuan-tuan lihat. Latihan nombor 7, as-sabru miftahun najahi fid dunya wal akhirah. Sabar itu adalah kunci kejayaan di dunia dan juga akhirat. Tuan-tuan lihat as-sabru. Tuan-tuan tak boleh baca sabara, kerana sabara itu adalah fi'il, sedangkan fi'il tidak dibenarkan sama sekali untuk dimasuki alif lam. Tuan-tuan lihat as-sabru. Kalau tuan-tuan baca as-sabara, salah. Sebab as-sabara seolah-olah ia adalah fi'il madhi. Fi'il madhi tidak dibenarkan diletakkan alif lam. Sudah pasti di sini bermaksud as-sabru, kerana tuan-tuan belajar level yang pertama, hari yang pertama, iaitu tanda-tanda isim adalah yang mempunyai alif lam. Kerana fi'il tidak akan memasuki alif lam sama sekali. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi as-sabru sabara yasbiru sabran. Jadi as-sabru itu adalah isim masdar. Yang ke-8 adalah irsil yadaka qabla al-akli. Tuan-tuan tak boleh baca aghsala, kerana bila aghsalu makna aku basuh. Aghsalu aku membasuh, menyucikan, iaitu diletakkan sebagai fi'il mudhari'. Sebab apa tak boleh letak? Kerana alif itu adalah bukan hamzah. Yang fi'il mudhari' itu alif itu adalah hamzah. Maknanya berbaris. Di sini tak berbaris ni, sebab dia tak ada hamzah, sama ada di bawah ataupun di atas alif. Jadi sudah pasti daripada ghasala yaghsilu adalah maksud mencuci. Bila kita tengok balik ghasala yaghsilu, mencuci, apakah yang sesuai dengan nombor 8? Kita refer kepada atas, iaitu itulah dia dipanggil sebagai fi'lul amri. Fi'il amar. Basuhlah akan tangan kamu, jadi maf'ulun bih, qabla al-akli, sebelum kamu makan. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, nombor 9, Allahu ghafirudz dzambi. Allah lah ghafiru, iaitu pengampun az-dzambi, dosa. Allah itulah pengampun dosa. Tuan-tuan lihat dalam ayat ini, ghafir digariskan. Apakah pattern ataupun desainnya daripada mana? Tuan-tuan yang dimulakan Allah, daripada ghafara yaghfiru ghufranan wa maghfiratan fahuwa ghafirun. Tuan-tuan nampaknya fahuwa apa? Ghafirun. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir pada hari ini kita lihat latihan yang terakhir nombor 10. Tuan-tuan biasakan latihan ini, biar kita bertatih dahulu tak apa, biar kita lambat. Yang penting tuan-tuan berpuas hati dengan apa yang diberikan latihan di bawah tuan-tuan dapat. Itulah yang menentukan kefahaman tuan-tuan. Dalam membaca kitab, membaca buku yang tidak ada baris, maka di situlah akan menguji tanda-tanda kefahaman kita terhadap apa yang dibacakan sebelum ini. Tuan-tuan lihat yang ke-10 adalah la aqdiru, aku tidak mampu, ala hifzil Quran, untuk menghafal Quran, illa bi'aunillahi azza wa jalla, melainkan dengan pertolongan dan juga bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan nampak tak? La aqdiru. Sebab apa tak letak tak aqdiru tu bukan fi'il amar? Saya dah bagi tahu kepada tuan-tuan puan-puan, hamzah adalah yang layak untuk menerima baris. Kalau alif yang tidak ada hamzah tidak layak untuk dia diletakkan baris ke atasnya, sama ada hamzah berbaris bawah ataupun atas. Bila saja ada hamzah, automatically dia adalah huruf fi'il mudhari', bukan lagi
fi'il amar, kerana fi'il amar dia bukan hamzah, dia adalah alif. Walaupun ada fi'il amar yang ada hamzah, tapi bukan sekarang waktu untuk kita bincangkan. Nanti tuan-tuan bersabar, insya-Allah kita akan ketemu. Okey? La aqdiru, aku tidak mampu. Aqdiru adalah fi'il mudhari'. Alhamdulillah tuan-tuan, kita telah habis latihan daripada muka surat 21 fa'ala yaf'ilu. Tanpa melengahkan masa tuan-tuan, saya terus serahkan majlis ini kepada moderator kita. Baik, terima kasih Ustaz Farid. Cuba kita tengok balik buku Cuba kita tengok balik buku. Di bawah buku itu, sebelah bawah, sebelah kiri, dia ada senarai-senarai kosakata. Dia ada senarai-senarai makna. Nombor 1 apa makna kolam dah. Nombor 2 menghinakanmu. Serupa jugalah yang buka surat 20 pun dia ada. Harta kedua tangan. Ini semua dia membagi makna kosakata. Tengok ni semuanya dia bagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita mempelajari nahu dan sorof, untuk kita mempelajari nahu dan sorof sangatlah mustahak. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kata kita mempelajari pengajian bahasa Arab Al-Quran, kita kena ada kamus ini. Kita kena ada kamus ini bagi semua yang ingin mempelajari bahasa Arab Al-Quran. Tetapi bagi kita yang ingin mempelajari pengajian bahasa Arab, nahu dan sorof, mestilah kita kena beli kamus. Kerana dalam buku itu dia tidak banyak membagi kosakata yang berkaitan. Jadi kena usahalah. Sama ada kita pinjamkan dulu buat sementara, kita pinjam siapa punya saudara mara kita yang ada kamus, kita pinjam masa kita belajar 3 bulan ini kita pinjam. Kalau tidak, kalau kita ada berlebihan wang, bolehlah order kamus Oxford. Kita ada jual di sini berapa ringgit Ustaz Farid? 34 ringgit. Itu 33 ada naik 33. Jangan naik RM1 pula dah. Aduh. 33 ringgit buku ada nak bawa ni tolong ambil jap. Nahu Oxford, cuba mari tengok. Baik Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, kita bermula daripada hari Jumaat lepas, kita telah melancarkan program, iaitu kita ingin bersama-sama khatam Al-Quran. Dalam masa tak sampai 3 bulan, kita ingin khatam pengajian bacaan Al-Quran, termasuk kita bacakan terjemahan sekali. Satu hari ada 5 waktu. Setiap waktu kita dah tetapkan waktu-waktu dia. Kalau selepas subuh, lebih kurang jam 7.35, kita ada sesi membaca 2 muka surat dengan terjemahannya. Begitulah juga waktu Zuhur, waktu Asar, Maghrib dan Isya. Kita ada masukkan waktu-waktu itu. Jadi tuan-tuan, sangat baiklah kalau kata kita bersama-sama setiap hari kita baca 10 muka surat Al-Quran. Kita 1 bulan dah 300 muka surat. Kalau mari 2 bulan dah 600. Jadi 2 bulan lebih kita insya-Allah khatam. Dan yang sangat mustahak itu kita khatam dan kita dapat terjemahan. Sangat-sangat mustahak juga semasa kita duk belajar ini, belajar nahwu sorof ke buat apa saja, masuklah kita duk baca terjemahan tu. Kenalah ada pen, kenalah ada buku, catatkan perkara-perkara pokok, perkara-perkara yang mustahak supaya dapat kita gunakan untuk untuk gunakan untuk diri kita dan juga untuk ahli keluarga kita sebagai nasihat. Inilah buku dia. Buku dia tebal juga. Jadi Ustaz Farid atau Ustaz Agong ni kena tunjuk ajar macam mana nak guna. Kita tak boleh nak baca dah. Mesti kita kena dapat tips, panduan-panduan macam mana nak gunakan buku kamus. Ya. Jadi sangat mustahak kita nak belajar nahwu dan sorof ini, kena ada kamus ini, buku ini. Ya. Lain tidak apa, tidak ada apa-apa lagi. Kita akan berhenti rehat sebelum kita masuk ke pengajian bahasa Arab Al-Quran. Berapa minit Ustaz Farid nak berhenti ni? Sehat jap. 10 minit. 10
10 minit kita berhenti, nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh on balik sekejap lagi. Boleh on balik kita punya Facebook ini supaya kita masuk ke pengajian bahasa Arab Al-Quran insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kepada Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu